Kerajaan umum peruntukan tambahan RM538 juta bagi pembangunan di Papar. Suspek kes bunuh dan bakar wanita hamil hadapi pertuduhan hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang lelaki disyaki membunuh dan membakar teman wanitanya yang hamil 4 bulan di kebun kelapa sawit kampus Sungai Limau, Sungai Besar, Selangor 22 Mei lalu akan didakwa di Mahkamah Magistrate Sungai Besar hari ini. Ketua Polis Daerah Sabak Bernam, Superintendent Agus Salim Muhammad Alias berkata, pendakwaan terhadap suspek dijangka pada 11 pagi. Untuk laporannya, kita terus bersama Amirul Hakim Lokman di lokasi. Silakan Amirul. Terima kasih Niki. Ya, berikutan ingin menyembunyikan status kehamilan teman wanitanya yang hamil 4 bulan. Seorang teman lelaki yang berusia 20 tahun sanggup membunuh dan membakar mangsa yang berusia 21 tahun dan membunuh dan membakar mangsa di sebuah kebun kelapa sawit pada 22 Mei lalu, dan pada hari ini kes berkenaan menjadi tumpuan bagi untuk pertuduhan dan didakwa di sini bagi mana sebelah pagi tadi baru saja suspek yang hadir dengan diingini oleh pihak polis berbaju kuning tiba pada jam 8.55 pagi. Dan berkenaan apa yang berlaku pada hari ini, mangsa yang berusia 21 tahun sebelum ini dilaporkan dibunuh dengan di kampung Sungai Limau, Sungai Besar, dipercayai kerana suspek yang juga teman lakinya itu mahu membunyikan merahsiakan kehamilan selepas melakukan hubungan sulit bersama mangsa. Dan Ketua Polis Daerah Sabak Bernam, Superintendent Agus Salim Muhammad Alias berkata suspek yang berusia 20 tahun dipercayai membawa teman wanitanya itu menaiki sebuah kereta di kebun kelapa sawit pada kira-kira jam 10 malam. Dan menurut beliau, suspek yang juga lepasan koalisi itu dikatakan tiba di lokasi kejadian dan bertengkar terlebih dahulu dengan mangsa yang berusia 21 tahun. Dan suspek bertindak membakar mangsa yang juga seorang pekerja sebuah kedai makan di mana untuk melepaskan mayat selain cuba membuang semua barang bukti di sekitar Jalan Lama Kuala Selangor. Dan jelas Superintendent Agus Salim lagi di mana tindakan mangsa itu disedari oleh orang awam yang menemui mayat terbakar di lokasi kejadian sebelum menghubungi polis, dan mayat mangsa kemudian ditemui oleh polis keesokan harinya selepas polis menerima panggilan daripada orang awam kira-kira jam 8.15 pagi. Dan berikutan itu polis menahan suspek yang berusia 20 tahun pada hari keesokannya, hari yang sama di sekitar Sungai Besar, dan polis mendapati daripada siasatan adalah suspek tidak mempunyai rekod lampau. Dan ketika ini di bawah kes yang berlaku, kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan Akta 574 di mana jika sabit kesalahan suspek boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati. Sementara ini baru saja tadi 8.55 suspek tiba di mahkamah, dan sementara ini kami menantikan apakah mungkin perkembangan yang lanjut daripada pihak mahkamah yang akan dimaklumkan kepada media selepas ini. Itu saja perkembangan dapat saya bawakan. Kembali bersama Niki di Sepetan, silakan. Terima kasih Amirul. Kita ke laporan seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan beberapa peruntukan tambahan untuk projek infrastruktur di daerah Papar. Antaranya projek membina Jalan Raya Pintasan Pengalat Papar yang membabitkan peruntukan RM538 juta. Selain itu, kerajaan turut memperuntukkan sebanyak RM67 juta untuk projek menaik taraf Jalan Raya Lok Kawi dari Bulatan Sabindo ke Sungai Kinarut Papar. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Semarak Perpaduan Rakyat Parlimen Papar bersama Perdana Menteri di Palm Square, Kinarut. Turut hadir Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nur, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Armizan Muhammad Ali dan Timbalan Ketua Menteri 3 Sabah Datuk Syahilmi Yahya. Tambahnya, semua peruntukan berkenaan adalah peruntukan tambahan kepada sedia ada yang diumumkan sebelum ini untuk rakyat, khususnya di daerah Papar.
Manfaatkan kekuatan kerajaan masa kini untuk sama-sama membangun dan membela nasib semua kaum serta agama di negara ini. Ujar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sesebuah negara hanya dapat dimajukan jika kerajaan itu stabil dan mendapat kerjasama serta sokongan penuh daripada seluruh masyarakat. Di Sabah ini, terutama sekarang, kita sudah ada kerajaan yang kukuh. Kerajaan di kukuh bawah Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Hajiji. Dan saya harap rakyat Sabah dapat gunakan kekuatan kerajaan ini untuk bangunkan dan bela nasib rakyat Sabah. Datuk Seri Anwar berucap pada program Semarak Perpaduan Rakyat Parlimen Papar bersama Perdana Menteri di Papar petang semalam. Pada majlis yang sama, Perdana Menteri turut menyerahkan kad pesara kepada keluarga Allahyarham Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kedah, Lieutenant Colonel Awang Askandar Ampuan Yaakob yang dilapor meninggal dunia ketika dalam misi menawan Everest menerusi Malaysia Everest 2023 baru-baru ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata kerajaan akan mencari jalan penyelesaian tuntas termasuk mencari dana bagi mengatasi masalah prasarana asas di Sabah, khususnya bekalan air yang membelenggu penduduk di negeri itu sejak sekian lama. Maknanya, ada orang tanya, buat tidak cukup. Saya kata, kalau nak buat jembatan, kita boleh tangguh. Nak buat gedung besar, kita mampu tangguh. Tapi kalau soal air, kita mesti selesaikan. Kalau tidak cukup, kita pinjam. Tak cukup, kita buat suku. Tak cukup, kita hutang. Tapi mesti selesaikan masalah rakyat Sabah. Jadi besok, selepas mesyuarat, tentu kita akan ada pengumuman besar. Katanya keadaan di negeri Sabah tidak boleh dibandingkan dengan negeri di Semenanjung yang menikmati kemerdekaan lebih awal. Beliau menegaskan hanya kerajaan yang stabil dan kukuh di peringkat persekutuan dan negeri dapat memacu pembangunan. Menyedari jurang pembangunan yang ketara dalam pelbagai bidang antara Sabah dan negeri-negeri di Semenanjung Malaysia, Perdana Menteri berkata beliau telah mengumumkan tambahan peruntukan kepada Sabah dalam bajet 2023. Manakala pemberian khas tahunan untuk Sabah juga dinaikkan kepada RM300 juta setahun berbanding RM125 juta setahun sebelum ini. Sementara itu, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan RM3 juta kepada Universiti Malaysia Sabah UMS bagi menyelesaikan masalah bekalan air yang membelenggu penuntut di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA itu sejak awal tahun ini. Okey, ya, satu beri air RM700,000 campur 3. Okey, saya luluskan RM3 juta. Sebab saya tidak mahu anak-anak beret. Dan saya nak sebut di sini, ini keadaan yang sukar. Saya ambil alih jawatan Perdana Menteri dalam keadaan hutang RM1.5 triliun. Ya. Jadi bila minta wang bukan semudah itu, tapi saya bercakap dengan conscience. Perdana Menteri berkata demikian ketika ditanya Presiden Majlis Perwakilan Pelajar MPP UMS Jiva Cassandra Abdul Mukmin berhubung masalah bekalan air di UMS dalam sesi soal jawab menerusi program Temu Anwar di Dewan Chancellor UMS. Turut hadir Ketua Menteri Sabah yang juga Pro-Chancellor UMS Datuk Seri Hajiji Nur dan Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur. Kerajaan Perpaduan wajar diberi masa secukupnya untuk membuktikan prestasi sebenar dalam mengurus tadbir negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, tempoh 7 bulan untuk menilai prestasi sebenar kerajaan dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah tidak adil. Kerana kerajaan yang baru 7 bulan ini tidak adil untuk dilemparkan soal prestasi. Kerana kita tahu bahawa
kesan dari limpahan pengumuman dan dana yang disediakan melalui pembentangan belanjawan umpamanya hanya akan terlihat apabila pelaksanaannya dilakukan. Beliau berkata demikian pada program seminar Fikrah Siddiq Fazil, Citra Budaya dan Peradaban Bangsa Malaysia di Balai Budaya Tun Said Nasir, Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka di Ibu Negara semalam. Mengulas lanjut, beliau berkata, kerajaan perpaduan juga tidak mengambil sikap popular dengan mahu menyegerakan segala agihan bantuan hanya untuk meraih sokongan rakyat. Sebaliknya turut menekankan soal tadbir urus dan tata kelola kewangan yang baik daripada kerajaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Ahmad Zahid menyifatkan kenyataan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur bahawa Pulau Pinang milik Kedah bukan sahaja menghasut tetapi buta sejarah. Timbalan Perdana Menteri berkata, terdapat perjanjian yang telah dibuat dan ia termaktub dalam pemerintahan ketika itu. Hanya yang tidak buta sejarah saja yang tidak membangkitkan perkara ini. Saya fikir bukan sekadar menghasut tetapi dhaif dari segi ilmu sejarah. Tambahnya dalam era kolonialisme, perjanjian itu dilakukan yang kemudiannya diterjemahkan dalam Perjanjian Suruhanjaya Kobol bagi pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Sekaligus wujud negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri-negeri selat. Media sebelum ini melaporkan Datuk Seri Muhammad Sanusi menegaskan Kedah tidak mempunyai sempadan dengan Pulau Pinang, berikutan ia milik Kedah. Katanya negeri berkenaan hanya mempunyai sempadan dengan Perak dan Perlis. Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat melawat pameran produk kraft Jordan River Design di Aman. Pameran berkenaan mempamerkan produk rekaan hasil seni tradisional Jordan yang diselitkan elemen kontemporari. Menerusi catatan di Facebook Istana Negara, produk berkenaan dibuat oleh golongan wanita kurang bernasib baik dengan dibantu Jordan River Foundation. Permaisuri Jordan, Permaisuri Rania adalah pengerusi yayasan itu yang merupakan pertubuhan bukan kerajaan yang memfokuskan kepada keselamatan kanak-kanak dan pengukuhan komuniti. Tambah catatan berkenaan, produk yang dipamerkan turut dipasarkan ke seluruh dunia. Tunku Azizah kini berada di Aman, Jordan, mengiringi Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah bagi lawatan khas selama 4 hari bermula semalam atas persilaan Raja Jordan Raja Abdullah II. Seri Paduka berdua dijadualkan berangkat menghadiri majlis perkahwinan di Raja Putera Mahkota Jordan di Zahran Palace hari ini. Bumbung Dewan Besar Institut Kefahaman Islam Malaysia di Jalan Tuanku Abdul Halim, Ibu Negara runtuh kira-kira jam 11.55 pagi semalam. Kejadian menyebabkan 5 kaki tangan mengalami cedera ringan. Menerusi satu kenyataan, Ketua Pengarah IKIM Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil berkata, insiden berlaku ketika beberapa kaki tangannya sedang membuat latihan bagi penganjuran program Tribute Tan Sri Muhammad Kamal Hassan. Katanya runtuhan bumbung itu turut disedari oleh kaki tangan yang berada di blok yang lain berikutan bunyi dentuman yang kuat. Pihak IKIM kemudian mengambil langkah segera dengan mengalihkan mangsa dari tempat kejadian selain menghubungi pihak bomba, Hospital Kuala Lumpur dan polis untuk tindakan sewajarnya. Susulan insiden itu, beliau berkata IKIM memohon Jabatan Kerja untuk membuat siasatan lanjut bagi mengetahui punca sebenar runtuhan bumbung itu. Katanya Dewan Besar IKIM itu dibina pada 1993 dan dalam tempoh sehingga kini, penyelenggaraan kecil sentiasa dilaksanakan di premis berkenaan seperti menukar bumbung bocor. Masjid di bawah seliaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM iaitu Masjid Negara, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin diminta untuk melaksanakan solat hajat hari ini.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Muhammad Naim Mohtar berkata, masjid dan surau di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi juga diminta untuk melaksanakan solat hajat hari ini untuk memohon kesejahteraan negara dan masyarakat. Katanya negara sedang berhadapan dengan keadaan cuaca panas dan kering yang memberikan kesan kepada kehidupan masyarakat dalam urusan seharian. Sehubungan itu, jabatan berkenaan menyeru seluruh rakyat untuk terus berdoa supaya cuaca kembali berada dalam keadaan baik. PLAS Malaysia Berhad mengadakan ujian rintis awam Smart Lane di Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah atau ILIT bermula hari ini sehingga 31 Ogos. Pengurus Besar Kanan Operasi PLAS Muhammad Yusof Abdul Aziz berkata, ujian itu bertujuan mengoptimumkan penggunaan semua laluan dan meningkatkan kapasiti lorong bagi mengurangkan kesesakan trafik di laluan kritikal USJ ke sivil terutamanya pada waktu puncak. Dalam satu kenyataan semalam, beliau berkata, ujian rintis awam Smart Lane dilaksanakan dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Pengangkutan Jalan. Laluan terlibat ialah USJ ke sivil di antara kilometer 8.1 hingga kilometer 6.1 arah utara di Lebuh Raya ILIT mulai 6.30 pagi hingga 9.30 pagi pada setiap Isnin hingga Ahad kecuali hari kelepasan am. Jelasnya sepanjang tempoh itu, lorong paling kiri yang sedia ada akan dibuka sebagai laluan tambahan untuk menambah kapasiti lorong dan membantu melancarkan trafik pada waktu puncak pagi. Ketika laluan Smart Lane ini diaktifkan, pengguna lebuh raya dibenarkan memasuki dan memandu di laluan kecemasan untuk sementara waktu sebagai langkah untuk menambah kapasiti laluan terbabit sebelum diarahkan untuk masuk semula ke laluan utama lebuh raya bagi meneruskan perjalanan mereka. Bagaimanapun, pengguna lebuh raya dilarang sama sekali menggunakan bahu jalan atau laluan kecemasan di lokasi-lokasi lain di mana tiada laluan Smart Lane diaktifkan. Kerajaan Negeri Sembilan tidak menolak kemungkinan terdapat pelibatan pihak luar dalam aktiviti pelombongan haram nadir bumi yang dikesan baru-baru ini. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Harun berkata, ia berdasarkan pemerhatian terhadap kepakaran yang digunakan dalam aktiviti pelombongan haram itu yang dikesan di Sri Menanti, Kuala Pilah dan Titi di Jelebu. Dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat mingguan Exco semalam, beliau berkata kerajaan negeri yakin bukan rakyat tempatan sahaja terlibat tetapi orang luar dan perkara itu sedang disiasat. Jelasnya orang luar mungkin terlibat kerana kepakaran tertentu digunakan dan jika benar, ia harus diberikan perhatian serius. Datuk Seri Aminuddin berkata siasatan sedang dilakukan dan berharap tindakan undang-undang dengan kadar segera dapat diambil terhadap pelaku. Media sebelum ini melaporkan kerajaan Negeri Sembilan mendedahkan 2 pelombongan haram nadir bumi dikesan di Kampung Sikai Sri Menanti di Kuala Pilah dan di Sungai Muntoh, Titi Jelebu 2 minggu lalu. Susulan penemuan itu, kerajaan negeri mengarahkan semua pegawai daerah membuat siasatan dan mengenal pasti kemungkinan aktiviti sama berlaku di daerah masing-masing. Bertemu kembali kita ke laporan antarabangsa. Amerika Syarikat menggesa Turki untuk segera memuktamadkan penyertaan Sweden ke dalam NATO. Perkara itu dinyatakan Setiausaha Negara AS Anthony Blinken bahawa negara Nordik itu telah melaksanakan syarat ditetapkan Ankara. Blinken juga menafikan kelulusan Turki terhadap penyertaan Sweden dikaitkan dengan penjualan jet pejuang F-16 kepada negara itu. Ujarnya Washington akan terus berusaha untuk melengkapkan penyertaan Sweden sebelum sidang kemuncak NATO pada Julai depan. Krisis Turki dan Sweden tercetus selepas bantahan Ankara terhadap tindakan kumpulan anti kerajaan
mengibarkan bendera di bangunan Parlimen Stockholm. Sebelum ini, kerajaan pimpinan Recep Tayyip Erdogan meluluskan penyertaan Finland namun membantah keahlian Sweden yang dikaitkan dengan kegiatan kumpulan pengganas. Calon Perdana Menteri Thailand Pita Limjaroenrat berisiko hilang kelayakan daripada memegang jawatan Perdana Menteri Thailand susulan terdapat laporan beliau memiliki pegangan saham dalam sebuah firma media. Perkara berkenaan dimaklumkan oleh Timbalan Perdana Menteri sementara Wisanu Kringam. Jelas Wisanu butiran aduan berhubung pegangan saham Pita dan firma ITV PLC akan diambil kira dalam mempertimbangkan kelayakannya untuk memimpin negara. Perkara terbabit katanya bakal diputuskan oleh mahkamah sekiranya terdapat aduan beserta bukti konkret dibuat ke atas Pita dalam usaha untuk membatalkan kelayakannya sebagai Perdana Menteri mahupun ahli parlimen. Sementara itu, Pita dalam satu ucapan di Twitternya pada 9 Mei lalu memaklumkan beliau tidak bimbang berhubung kes itu kerana beliau hanyalah pengurus saham dan dana pusara keluarganya serta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Kebangsaan juga sudah dimaklumkan terlebih dahulu. Pita ialah pemimpin dan calon Perdana Menteri tunggal dari Parti Move Forward yang menang pada pilihan raya umum Thailand 14 Mei lalu. Sekurang-kurangnya 11 orang cedera dalam kejadian pada 2 hari pertama Festival Pertarungan Lembu Tradisional Toro Chutai di Huancavelica, Peru. Menurut media tempatan, ketika kejadian, ribuan peserta dilepaskan berlari bersama-sama dengan lembu dalam program yang menjadi acara tumpuan tahunan masyarakat tempatan di situ. Kesemua yang cedera dikejarkan ke hospital berhampiran dan disahkan mengalami cedera ringan di kepala serta lebam di beberapa bahagian badan. Acara berkenaan kemudiannya diteruskan semula selepas keadaan kembali terkawal. Festival terbabit antara yang dinantikan saban tahun memandangkan orang awam berpeluang memenangi hadiah yang ditawarkan meskipun terpaksa mempertaruhkan nyawa masing-masing selain menjadi aktiviti tumpuan pelancong asing. Kita ke laporan sukan. Hasrat skuad hoki remaja lelaki kebangsaan untuk melangkah ke pentas final Piala Remaja Asia 2023 di Salalah, Oman tidak kesampaian apabila tewas 2-6 kepada juara 3 kali Pakistan awal pagi tadi. Beraksi di Kompleks Belia Sultan Qaboos, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan terlebih dahulu di depan menerusi pukulan sudut penalti T. Prabu minit ke-21. Bersambung suku ketiga, giliran Pakistan mendahului 2 gol melalui pukulan sudut penalti Muhammad Han minit ke-42 dan gol padang Abdul Rahman 2 minit berselang. Namun kelebihan itu tidak bertahan lama apabila skuad kebangsaan menyamakan kedudukan menerusi gol padang Muhammad Danish Aiman Khairil Anwar minit ke-45. Bagaimanapun, hasrat yang Tigers untuk terus memberi saingan tidak kesampaian apabila Pakistan menambah 4 lagi gol di suku terakhir. Abdul Syahid tidak mengambil masa yang lama untuk mencetak gol ketiga minit ke-47. Disusuli Abdul Rahman mencetak hat-trick minit ke-48 dan 51 sebelum Ahmad Arbas melengkapkan kemenangan bergaya 6-2 Pakistan 2 minit sebelum whistle penamat. Kekalahan itu menyaksikan skuad kendalian Muhammad Amin Rahim akan beraksi di penentuan tempat ketiga dan keempat menentang Korea Selatan hari ini. Aksi final Piala Remaja Asia edisi ke-10 menemukan India menentang Pakistan. Dengan itu, sekian Buletin Pagi. Teruskan menonton TV3. Saya Munira Nik Hassan, Muhammad dan Assalamualaikum.